wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Ishaq. Nama matrik saya C20A1095. Kami telah menjalankan kajian bagi subjek CFT 1022 Kebudayaan dan Tamadun Melayu. Kami telah menjalankan kajian iaitu bertajuk Fashion dalam Kebudayaan Setiap Masyarakat di Malaysia. Sebelum meneruskan video, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Hairul Hakim bin Tumadir, bernombor matrik C20A1044. Saya Nurni Suraya binti Asnur Hadi, pemegang nombor matrik C20A1329. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashamila Atika binti Nazruddin, nama matrik C20A1178. Nama saya Hanis Nabila Nisha binti Zaini, nombor matrik C20A0992. Okey, pada mulanya saya ingin memperkenalkan tajuk kumpulan kami iaitu Fashion dalam Kebudayaan Setiap Masyarakat di Malaysia. Okey, mula sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nashirin kerana telah memberi tunjuk ajar dalam kami menyiapkan tugasan ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan saya yang telah saling membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu kami yang berusaha memberi sokongan moral dan bentuk modal untuk kami menyiapkan tugasan ini. Sebenarnya, fashion merupakan gaya pemakaian domestik, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi ikutan. Sebenarnya fashion ni dia berubah dari setiap waktu. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk mengetengahkan sistem fashion ni agar tidak dilupakan oleh generasi muda. Manakala maksud kebudayaan ialah satu cara kehidupan. Menurut Lucy Mann dalam buku An Introduction of Anthropology menyatakan bahawa kebudayaan ialah milik bersama sesuatu masyarakat yang mempunyai tradisi yang sama. Dan dalam tajuk kami ni, kami mengetengahkan tentang fashion. Sebagai contoh, fashion kaum Melayu bagi perempuan ialah berbaju kurung. Dan baju kurung pada zaman kini bukanlah sekolok yang dahulu, telah dimodelkan dengan berbagai corak. Selain itu, bagi lelaki, kami mengetengahkan fashion baju Melayu. Manakala bagi kaum Cina, perempuan akan memakai fashion Cheongsam, manakala lelaki akan memakai fashion Samfu. Dan di samping itu, bagi kaum India, perempuan akan memakai fashion sari dan lelaki akan memakai dhoti. Dalam kajian ini, terdapat penyataan masalah, persoalan serta objektif kajian yang perlu kami kaji, iaitu berkenaan kesan interaksi kebudayaan dari aspek fashion yang ada di Malaysia ini. Keadaan ini dapat membezakan antara kaum melalui pemakaian. Selain itu, kami turut mengkaji faktor yang mendorong minat dalam bidang fashion ini melalui kebudayaan bagi setiap kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan remaja-remaja, khususnya bagi kaum wanita yang sering mencuba fashion-fashion baru yang ada di Malaysia ini. Kajian kami seterusnya ialah sejauh manakah aspek perkauman di Malaysia ini dapat memberi keharmonian dalam bidang fashion. Keadaan ini dapat dilihat apabila meraihkan sambutan Hari Raya bagi kaum masing-masing. Sebagai contoh, pada Hari Raya Aidilfitri, terdapat rakan-rakan daripada bangsa lain turut meraihkan sambutan Hari Raya ini dengan berpakaian yang bertemakan bangsa Melayu, seperti baju kurung atau baju Melayu. Secara tidak langsung, keharmonian ini dapat dieratkan melalui tekstil fashion.
saya akan menerangkan tentang batasan kajian dan metodologi kajian. Kami sebagai pengkaji telah membataskan kajian mengenai fashion dan kebudayaan setiap masyarakat di Malaysia. Berdasarkan tajuk ini juga, kami telah membataskan kajian kepada 3 skop kecil untuk dianalisis. Skop yang pertama adalah kami mengkaji tentang kesan kebudayaan dari aspek fashion pakaian di kalangan masyarakat. Skop yang kedua, kami mengkaji tentang faktor yang mendorong minat dalam bidang fashion bagi kebudayaan setiap kaum. Manakala, skop yang ketiga adalah sejauh manakah aspek perkauman di Malaysia membawa keharmonian dalam bidang fashion. Baik sekali, batasan kajian ini adalah berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui Google Form oleh sebilangan pelajar sebagai responden. Hal ini bertujuan bagi menganalisis keberkesanan kajian yang kami jalankan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian meliputi aspek cara, ragam, kaedah atau pendekatan yang digunakan dalam mencapai objektif atau matlamat sesuatu kajian. Kami sebagai pengkaji telah menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah perbincangan secara berkumpulan, kaedah carian internet dan kaedah Google Form. Dalam kaedah perbincangan secara berkumpulan, kami telah menggunakan platform WhatsApp untuk berkongsi pendapat dan idea tentang menganalisis kajian yang kami jalankan. Seterusnya, kami menggunakan kaedah carian internet bagi menyokong idea-idea yang telah kami dapati. Seterusnya, kami menggunakan kaedah Google Form untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden yang terdiri daripada golongan para pelajar. Oleh itu, kami dapat merumuskan dan membuktikan hasil kajian yang telah kami jalankan. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai analisis kajian. Menurut kamus pelajar edisi kedua, analisis bermaksud penghuraian atau pengupasan suatu perkara untuk mengetahui baik buruknya dan lain-lain kajian. Bahagian ini juga memfokuskan kepada objektif kajian yang telah ditetapkan bagi mengkaji berkaitan fashion dan kebudayaan setiap masyarakat di Malaysia. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Google Form, iaitu melibatkan 30 pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang dijadikan sebagai responden. Dalam kajian ini, kami membuat analisis bagi jentina, umur serta bangsa yang ada di Malaysia. Bagi analisis jentina yang melibatkan seramai 30 orang responden, iaitu terdiri daripada kaum lelaki dan kaum perempuan. Kaum perempuan lebih mencatatkan peratusan lebih tinggi berbanding lelaki, iaitu 63.3 yang bersamaan dengan 19 orang. Manakala bagi kaum lelaki pula hanya mencatatkan 36.7% yang bersamaan dengan 11 orang. Keadaan ini dapat digambarkan bahawanya kaum wanita lebih banyak memberi pandangan atau pendapat mereka berbanding dengan kaum lelaki. Di samping itu, bagi analisis umur pula mempunyai kategori. Kategori yang paling banyak memberi responden ialah kategori antara 20 hingga 21 tahun, iaitu sebanyak 83.3% yang bersamaan dengan 25 orang. Bagi kategori yang mencatatkan peratusan kedua tertinggi ialah kategori 18 hingga 19 tahun, iaitu sebanyak 6.7% yang bersamaan dengan 2 orang responden, dan selebihnya merupakan responden yang berumur 22 tahun ke atas. Keadaan ini dapat memfokuskan golongan remaja lebih banyak memberi pandangan dalam kajian kami. Analisis bangsa juga merupakan salah satu daripada analisis kajian ini. Majoriti responden bagi kajian kami ini adalah daripada kaum Melayu yang mencatatkan peratusan sebanyak 93.3% yang bersamaan dengan 28 orang. Selebihnya adalah responden daripada bangsa Cina serta campuran yang mencatatkan peratusan sebanyak 3.35% yang bersamaan dengan seorang. Keadaan ini menunjukkan bahawa kaum Melayu lebih banyak memberi kerjasama daripada kaum-kaum lain. Berdasarkan analisis yang dibuat, iaitu berkaitan dengan analisis kesan interaksi kebudayaan dan aspek fashion pakaian di kalangan masyarakat, kami dapat merumuskan bahawa kebanyakan responden setuju dan sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan, iaitu yang pertama,
warisan fashion tradisional kebudayaan kaum dah dilupakan dan ditinggalkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, yang kedua pula ialah dapat memperkenalkan kebudayaan dan pakaian setiap kaum mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Manakala yang ketiga atau yang terakhir dapat melambangkan perpaduan kaum dan budaya dalam budaya yang pelbagai dalam kalangan masyarakat. Selain itu, berdasarkan analisis faktor mendorong minat setiap kaum dalam bidang fashion, kami dapat merumuskan bahawa kebanyakan responden setuju dan sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan, iaitu yang pertama ialah disebabkan oleh keunikan atau bentuk pakaian yang terdapat dalam kebudayaan kaum yang pelbagai. Selain itu, yang kedua pula ialah disebabkan oleh wujudnya sikap ingin mencuba benda baru dalam suatu kaum dalam berfashion. Manakala yang ketiga ialah disebabkan oleh faktor perkembangan fashion budaya tradisional yang diperbaharui dan dicampurkan dengan unsur-unsur moden. Seterusnya, berdasarkan analisis sejauh manakah aspek perkauman di Malaysia membawa keharmonian dalam bidang fashion, kami dapat merumuskan bahawa kebanyakan responden setuju dengan pernyataan yang diberikan, iaitu yang pertama, wujudnya berbagai jenis fashion antara pelbagai kaum dan budaya di Malaysia. Selain itu, yang kedua pula ialah terdapat percampuran unsur kebudayaan kaum yang pelbagai dalam bidang fashion. Manakala yang terakhir ataupun yang ketiga dapat mengetahui dan mempelajari reka bentuk pelbagai budaya dan kaum dalam Malaysia melalui bidang fashion. Untuk kesimpulannya, setiap tamadun mempunyai fashion tekstil yang tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Oleh itu, kajian ini telah mengkaji beberapa kajian, iaitu berdasarkan batas kajian mengenai fashion dalam kebudayaan setiap masyarakat di Malaysia, faktor yang mendorong minat dalam bidang fashion bagi kebudayaan setiap kaum, dan mengkaji aspek perkauman di Malaysia membawa keharmonian dalam bidang fashion. Berdasarkan kajian tersebut, kami juga telah melakukan analisis bagi setiap batasan kajian kami untuk mendapatkan sumber maklumat. Akhir sekali, kemunculan dan kejatuhan sesuatu tamadun itu oleh kerana sebab yang tersendiri, dan menjadi tugas kita sebagai generasi sekarang untuk menjaga ketamadunan negara dan menghormati setiap agama lain.